Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, bahagian B pula ya. Terengganu MPP 2. Okey, bahagian B soalan nombor 12. Okey. Y sama dengan negatif 36 per X. Okey. So, kita tengok pada jadualnya terus ya. Kita lengkapkan jadual dulu. Okey, jadual dia kat sini, dekat sebelah. Okey, kalau kita nak tahu apa nilai di sini, kita kena gantikan 6 dalam persamaan. Okey, so kita gantikan 6. Negatif 36 per 6. So, kita akan dapat negatif 6 ya. Okey, sini negatif 6. Okey, gantikan dekat X ya. Dekat X. Okey, lepas tu satu lagi yang 10 ni kita ganti yang dekat X ni 10. So kita ganti Y sama dengan negatif 36 bahagi 10 dapat negatif 3.6. Okey, kita dah dapat dua markah kat situ. So kat sini dekat B pula. Apa soalan dekat B? Okey, awak perlu lukis graf ya menggunakan skala 1 cm 1 unit. Untuk paksi X dan nama paksi X paksi mengufuk, dan 1 cm 1 unit untuk paksi Y selain nama paksi Y dia paksi mencancang. Okey, 1 cm 1 unit paksi X, 1 cm 1 unit paksi Y. Okey, so kalau biasa kita guna 2 cm. Skala kat sini ialah 1 cm 1 unit. So 1 cm 1 unit tu macam mana rupa dia, kita tengok. Okey, untuk X ni, okey, ini nombor dia positif kan. So, kalau nombor dia positif, dia arah ke kiri lah dia punya nombor dia. Ke kiri. Ke kanan, ke kanan. Okey, lepas tu kita tengok Y pula. Tengok Y, negatif. Oh, kalau Y negatif, dia semua dia ke bawah. Sebab Y kan kalau bawah dia negatif. So maksudnya kat sini dia punya paksi X dia. Okey, paksi Y dia. Macam tu. Sebab dia banyak di bawah. Dia tak, paksi Y dia ni dia tak ada yang positif Dia banyak yang dia semuanya dia negatif, so dia ke arah bawah. Okey, kalau paksi X semua positif, dia arah ke kanan. Awak kena tengok dulu nombor-nombor dalam jadual ni untuk awak letak di mana paksi X dengan paksi Y awak, dan awak tak boleh fikir paksi X paksi Y tu di tengah je ya. Awak kena tengok dia negatif atau positif, dan mesti kena ikut skala, bukan ikut nombor dalam ni untuk buat skala. Mesti kena ikut skala. So skala dia, okey, cikgu buat daripada atas ya. Okey, pada atas 1 cm 1 cm 1 unit. Okey. Okey, ni cikgu buat untuk paksi X. Lepas tu yang menegak macam ni cikgu buat untuk paksi Y. Okey. Kat sini kosong. Okey, kenapa cikgu buat macam ni? Sebab kan cikgu kata tadi paksi X dia positif. So kalau 1 cm 1 unit, skala dia 1 cm 1 unit. Ni 1. Ni 1 cm. Kalau sampai sini dia 2 cm. Biasa yang kita buat ni 1 cm. So 1 cm 1 unit. Okey, 1 2 3. Nak sampai mana ni? Kita tengok dekat jadual. Sampai mana? Sampai 4 14. Okey, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Mesti kena ikut skala yang diberi. Lebih tak apa, jangan kurang ya. Okey, so kita buat anak panah X. Okey, itu paksi X. So sekarang untuk paksi Y juga 1 cm 1 unit ni. So sini negatif 1 lah sebab dia ke bawah kan. Negatif 2. Kita nak buat sampai nombor berapa ni? Oh, sampai paling besar negatif 18. So kena kira lah kat sini.
Okey, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10. Panjangkan lagi. Okey, panjangkan lagi. Negatif 11, negatif 12, negatif 13, negatif 14, negatif 15, negatif 16, negatif 17, negatif 18. Cikgu lebihkan sikit ya, negatif 19. So, yang cikgu buat ni 1 cm, 1 unit. Okey, 1 cm, 1 unit. So, sekarang kita plot. Kita plot tengok jadual. 2, negatif 18. Okey, 2 kat sini, 2 kat sini, negatif 18 kat bawah. Kat mana? Okey, ni negatif 18. So, kita pangkah, jangan buat titik ya. Okey, kita seterusnya 3, negatif 12. 3, negatif 12. Ambil pembaris. 3, negatif 12. Okey, kat sini ya. Okey, lepas tu 4, negatif 9. 4, negatif 9. Okey, cikgu guna 4 kan. 4, negatif 9. Lepas tu 6, negatif 6. 6, negatif 6. Pembaris cikgu dekat 6 tau. Okey, negatif 6 Okey. Okey, lagi 8, negatif 4.5 8, negatif 4.5. 8, negatif 4.5. Ni 8. Okey, ni 8. Pembaris cikgu dekat 8. Di manakah 4.5? So, sini negatif 4. Ni negatif 5. Kalau 0.5 dia kat tengah-tengah ni. Kan ada 5 kotak. So, kalau dia 0.5 dia berada kat tengah. So, kalau berada kat tengah, kita pergi tengah juga. So, kat sini, kat tengah-tengah. Negatif 4.5 kat tengah-tengah. Jangan pergi dekat negatif 4.4 ataupun negatif 4.6. Dia dekat tengah-tengah, negatif 4.5. Okey. Lagi 10, negatif 3.6. Okey. Ni negatif 3. Mana cikgu tunjuk? Ni negatif 3. Kita nak cari negatif 3.6. Kita ada 5 kotak. Kalau 5 kotak, dia lebih kurang macam ni. 2, 4, 6, 8, 10. Okey. So, negatif 3.6, ni negatif 3.2, negatif 3.4, negatif 3.6. Kat sini negatif 3.6. So, cikgu gerakkan pergi ke 10. Mana 10 cikgu? Gerakkan pergi ke 10. Kat mana? Ni negatif 3. Okey, 3.2, 3.4, 3.6 kat sini. Okey. Okey, ni negatif 3.3 dekat part CY tadi cikgu tunjuk tadi kan. 3.2, 3.4, 3.6. Okey, lepas tu apa lagi? 12, negatif 3. 12, negatif 3 ni cikgu tunjuk pembaris ni dekat 12. Lepas tu negatif 3. Jalan straight. Okey, straight. Duduk sini. Okey. 12, negatif 3. And the last one is 14, negatif 2.6. 14 is negatif 2.6. Negatif 2.6 macam tadi. Negatif 2.6. Okey, ni negatif 2. Negatif 2.2. Negatif 2.4. Negatif 2.6. Okey. Okey, siap. Cikgu punya plot. Okey, plot Plot ni siap. Okey, tu plot cikgu. So, cikgu sambung. Sambung, bab nak sambung ni dia kena smooth di chain. Okey. Okey. Okay. So, sekarang cikgu tengok mana tempat yang ni ada tak semua tak di-chain, cikgu betulkan semula. Macam tu cara nak buat. Okey, sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nampak okey sikit lah daripada tadi kan.
Okey, mana lagi yang cikgu nak betulkan? Kat sini macam dia tak smooth, tak licin. Cikgu betulkan lagi. Okey, cikgu betulkan. Alright. Okey. So, siap graf cikgu. So, sekarang cikgu nak jawab untuk soalan C, C. Okey, mana C? Okey, C1, cari nilai UX apabila Y negatif 6.8. Okey, Y negatif 6.8. So, pergi dekat pak CY. Ni pak CY kita. Cari negatif 6.8. Ni negatif 6. Okey, macam cikgu buat cakap tadi lah. Negatif 6.2. Negatif 6.4. Negatif 6.6. Negatif 6.8. Kita gariskan sentuh pada line melengkung kita tadi. Ni negatif 6.8. Dia kira 2468 ya. Okey. So, sampai situ nak buat garis putus-putus pun tak apa. Nak buat garis penuh pun tak apa. So, sekarang cikgu naik atas. Kalau cikgu dapat tengah-tengah, kalau cikgu dapat tepi, kena pergi tepi juga ya. So, cikgu dapat lebih kurang tepi. So, ni jawapan X cikgu. Apa nilai dekat sini? 5 point berapa? Sini 6, ni 5 kotak juga. So, kira 2, 4, 6, 8, 10 jugalah. So, 5.2, 5.4 sebab dia 2 kotak. Ni 2 kotak. So, maksudnya 2, 4. So, maksudnya kat sini 5.4. So, 5.4 cikgu letak dekat ruang jawapan X 5.4. Okey, lepas tu, satu lagi soalan. Kita nak cari Y apabila X sama dengan 7. Y apabila X sama dengan 7. Okey, X pula. Pergi dekat pak CX. Nilai 7. Turun bawah. Sentuh dekat lengkung ni. Okey. Sentuh dekat lengkung. Pergi ke pak CY. Sekejap ya. Okey, pergi ke pak CY. Mana cikgu dapat? Okey, sini. Okey. Okey, cikgu garis. Cikgu buat anak panah. So, berapa kat sini? Kira macam 5 kotak macam tadi. 2, 4, 6, 8. So, kita dapat sini negatif 5.2. Negatif 5.2. Negatif 5.2. So, kita letak dekat jawapan. Negatif 5.2. Okey? Okey, sekarang dah siap A, B dengan C dah siap. Kita nak buat untuk D. Persamaan garis lurus. Dia bagi soalan dekat D. Apa dia? Ni dia bagi. Okey. Ingat ini yang awak lukis pada graf ni. Ini ialah graf salingan. Graf salingan. Dia punya persamaan dia pecahan. Ataupun X dia kuasa negatif 1. So, cikgu salin semula ni. Dekat bawah. Okey. Kenapa cikgu nak salin semula? Sebab cikgu nak dapatkan persamaan garis lurus. Apakah bentuk persamaan garis lurus? Bentuk dia ialah Y MX tambah C. Jadi M dengan C ni ialah nombor. So, cikgu nak tahu apa nilai M, apa nilai C. So, sekarang apa yang cikgu tulis kat sini, ini ialah daripada D yang cikgu bulatkan tadi. Okey, sekarang yang A tadi, yang dekat A, persamaan dekat A yang kita buat tadi, Y sama dengan negatif 36 per X. Okey. Negatif 36 per X. Tengok. Sama tak? Sama kan? Okey. Jadi kat sini, kenapa dia sama? So, kita letak dia kat sini adalah Y. Kita letak Y. Y sama dengan, kita ganti je. Sebab dia sama. Kita ganti dia Y. Y sama dengan 4/5X tolak 12. Okey, adakah ini bentuk Y MX tambah C? Y MX tambah C. Memang kat sini boleh jadi tambah, boleh jadi tolak. So, M dia ialah 4/5, C dia ialah negatif 12. So, ini ialah persamaan garis lurus. Kan senang kan? Untuk soalan graf salingan, lebih kepada kita ganti. Ganti. Nanti awak cari soalan yang graf salingan, soalan graf salingan macam ni. Awak cuba jawab soalan D macam mana. Letak dekat persamaan jawapan persamaan garis lurus. Okey, sekarang persamaan dah dapat. Kita nak lukis garis lurus, mesti kena buat kotak kecil. Kenapa? Sebab kalau nak lukis, kena plot. So, cukup memadai kalau kita buat
plot. So, apa nombor kita nak isi? Kita ambil je mana-mana nombor dekat X kat sini. Okey, cikgu nak ambil 3 dengan 10. 3 dengan 10. Okey, ambil mana-mana nombor. Okey, apa nak cari, macam mana nak cari nilai Y? Kita tak boleh ganti 3 dalam persamaan yang mula-mula tadi kita buat. Kita kena ganti 3 dalam persamaan garis lurus. Okey, 3 dalam persamaan garis lurus, kita ganti 4/5 darab 3 tolak 12. So, kita guna kalkulator. Okey, 4/5 darab 3 tolak 12. Okey. Kejap. Okey. Negatif 9.6. Okey, kita dapat pecahan tadi. Kita tukar pada perpuluhan negatif 9.6. Negatif 9.6. Okey, lepas tu. So, sini negatif 9.6. Lepas tu, kita gantikan pula yang 10 ni. 4/5 darab 10 tolak 12. Okey, kita masukkan kalkulator. 4/5. Okey, tak nampak sangat. Okey. Darab 10 tolak 12. Okey, negatif 4. Negatif 4. So, apa nak buat? So, sini koordinat dia ialah 3 negatif 9.5. Sini ialah 10 negatif 4. So, kita cari, kita plot 3 negatif 9.5. 3 ialah paksi X, negatif 9.5 ialah paksi Y. So, mana 3? Paksi X dia 3, kat sini 3, cikgu letak pembaris. Sebab cikgu nak ukur untuk negatif 9.5 paksi Y. Negatif 9.5 paksi Y. Negatif 9.5 paksi Y. Ini negatif 9. Macam kita buat tadi 2, 4, 6, 8. Jadi negatif 9.6 kan? 9.6, sorry. Dekat jadual ni negatif 9.6, sorry . So, kalau negatif 9.6, kita tak boleh nak dapatkan sharp negatif 9.6. So, kita ambil dekat-dekat dengan sebelum. Ini negatif 9 kan? 2, 4, 6. Kita kena tanda dia. Negatif 9.6 kat sini. Ni kat sini Tanda dia kat sini. Ni okey. Alright. Okey Ni 3. Betul 3? 3. Okey. Dengan negatif 9.6. 246 tadi. Okey. Lepas tu satu lagi 10 negatif 4. 10. Mana 10 cikgu? Okey, ni 10. Cikgu letak pembaris 10. Negatif 4. Okey, ni negatif 4. Cikgu jalan sini. Okey, sini Sini. Okey. So, sekarang cikgu ambil pensel. Cikgu gariskan. Okey. Gariskan yang sini dengan yang sini. Gariskan Okey. Cikgu cuba garis. Harap-harap boleh. Okey. Alright. Mesti sentuh yang tengah-tengah Okey. Okey, cikgu tak sentuh yang tengah. Nampak tak? Sikit lagi yang tengah tu cikgu tak sentuh. Tak boleh. Cikgu betulkan semula. Bila padam macam ni, dia akan mempengaruhi line melengkung tadi. So, cikgu kena betulkan semula. Okey. Cikgu buat semula. Cikgu bagi sentuh yang tengah. Okey, sekejap. Okey, cikgu dapat. Okey, ni line dia. Ini ialah line garis lurus Y sama dengan 4/5X tolak 12. Okey, so apa cikgu nak buat? Dia suruh awak cari nilai-nilai X. Nilai-nilai X. So, tempat persilangan di sini. Okey, naik ke atas. Okey. Naik ke atas. Cikgu dapat lebih kurang dekat nombor 11. Naik ke atas. Ni, persilangan kat sini kan? Kita naik ke atas. So, X dapat 11. Boleh tulis jawapan dekat graf. Tak ada masalah. Satu lagi, cikgu dapat persilangan kat sini. Tengok cikgu dapat yang tengah-tengah ni. Cikgu dapat tengah-tengah ni.
Cikgu dapat tengah-tengah. Persilangan dia di tengah-tengah. So, cikgu naik tengah jugalah. Bila tengah macam ni, kalau 5 kotak 2, 4, 6, 8. Sebelum 2, 1 lah. So, kat sini, X satu lagi ialah 4.1. Okey, 4.1 tadi. X 11, satu lagi. X 4.1. 11 dan 4.1. Okey. Siap untuk soalan 12 graf fungsi. Okey, thank you.